Sektor pelancongan disandakkan dan kinabatangan jadi tumpuan pembangunan. Perinciannya bersama Suaran Shah. Suaran, teruskan. Ya, Otto. Tanjung Aru Sandakan berpotensi sebagai lokasi utama tumpuan pelancong sekaligus mengembangkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS khususnya perniagaan berkonsepkan pelancongan. Justru Kementerian Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan membantu usahawan PMKS terus berkembang dengan menyediakan pelbagai inisiatif. Pada tahun ini, oleh kerana tahun ini adalah tahun melawat Malaysia, KUSKOP akan menyediakan lebih banyak dana untuk industri pelancongan kita. Untuk homestay-nya, membesarkan jeti pelancongannya, menambahkan aset pelancongannya, jadi macam-macam ruang yang ada. Antaranya perniagaan berasaskan pelancongan yang boleh dimajukan di Tanjung Aru, termasuklah inap desa dan memancing di laut dalam. Pembangunan pelancongan di Kinabatangan akan dilaksana secara mampan dan selamat demi manfaat penduduk setempat. Komitmen disuarakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin. Menurut beliau, terdapat beberapa kawasan pelancongan termasuk Sukau memerlukan penambahbaikan segera, terutama dari aspek infrastruktur dan kemudahan asas. Saya melihat sendiri ada beberapa infrastruktur yang agak usang dan kurang selesa untuk kita naik taraf dan selanjutnya kita tingkatkan dari segi penggunaan dan juga keselesaan kepada rakyat, kepada pelancong yang datang daripada dalam dan luar negara. Dalam lawatan kerja dan taklimat bersama pengusaha pelancongan di Sukau, Datuk Jafri memaklumkan beberapa isu pelancongan dibincangkan, termasuk pelesenan, kebersihan, pengurusan sisa dan infrastruktur awam yang uzur. Setiap isu akan diberi perhatian dan penyelesaian segera termasuk naik taraf 2 jeti pelancongan di Kampung Sukau dan Kampung Bilik. Kemudahan infrastruktur belia di kawasan luar bandar kini menjadi perhatian utama calon BN Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Tegasnya, belia luar bandar berhak menikmati kemudahan setara di bandar selain dapat memupuk gaya hidup sihat dan menjauhi aktiviti tidak bermoral. Infrastruktur sukan di luar bandar, saya rasa kerajaan perlu mengambil penekanan begitu tinggi supaya belia-belia di luar bandar juga dapat merasakan fasiliti sukan walaupun bukan bertaraf dunia namun selamat untuk digunakan. Naim menyatakan demikian semasa program tinjauan mesra di gelanggang futsal daerah kecil Sukau Kinabatangan. Sempena program ini, beliau dan pasukannya turut menyertai perlawanan futsal bersama belia Sukau. Terdahulu, beliau menyantuni peniaga dan pengunjung di Pasar Malam Sukau serta mengadakan ziarah kasih di sekitar kawasan. Majlis Perundingan Pendidikan Negeri Sabah MPPS akan ditubuh sebagai platform penyelarasan dan perbincangan strategik sektor pendidikan negeri. Penubuhan majlis ini juga bertujuan memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan institusi pendidikan serta komuniti. Kita mesti menubuhkan Majlis Perundingan Pendidikan Negeri Sabah, iaitu apa-apa saluran aduan itu kerajaan negeri itu mendengar dan aduan itu disampaikan kepada KPM Malaysia. Kerana dengan majlis ini kita juga boleh menjadikan satu badan yang untuk memberikan infra kecil lah seperti kursi, meja dan sebagainya. Majlis ini boleh bergerak untuk memberikan seluruh Sabah lah. Beliau yang juga Adun Tulit ditemui semasa sesi perjumpaan bersama warga pendidik dari Dun Tulit dan Dun Suk di Kampung Biah. MPPS akan menjadi saluran untuk meneliti isu, cabaran serta cadangan penambahbaikan sistem pendidikan di Sabah termasuk penyampaian aduan dan keperluan asas pendidikan. Dalam perkembangan lain, Jordan memaklumkan kementeriannya turut menyasarkan penggunaan papan pintar di sekolah-sekolah di negeri ini. Hampir 200 kanak-kanak menyertai program gunting rambut bergerak percuma di 11 lokasi terpilih dalam Dun Kukusan. Selain meringankan beban ibu bapa, penganjuran program tersebut turut menjana pendapatan golongan belia.
mudahkan ibu bapa ni, kita turut membantu para belia kita yang mempunyai kemahiran menggunting rambut, menambahkan lagi pendapatan para belia ini yang memang sudah berkecimpung dalam dunia potong rambut ni, dan bagi saya ini juga merupakan peluang untuk mereka membuka lagi peluang-peluang perniagaan mereka. Beliau ditemui dalam program tersebut di perkarangan Masjid Nurul Huda, Kampung Airport Lama, Tawau. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana memberi kami peluang untuk bergunting rambut secara percuma, untuk menjimatkan kami punya kos perbelanjaan sekolah, menjimatkan kami punya masa, tak payah lagi pergi bandar, tak payah lagi queue, sini dekat dengan rumah, jimat lagi. Okey, Alhamdulillah dengan program ini dapat membantu saya sebagai surima dan juga bekerja sendiri. Dengan ini dapat membantulah ringankan untuk mengeluarkan bajet untuk gunting rambut ke bandar yang sekarang, kalau ke bandar gunting rambut satu kepala sudah 15. Suatu ketika dahulu, potongan rambut sekolah cukup sinonim dengan gaya ala askar, ringkas, kemas dan seragam. Hari ini, generasi muda tampil dengan pilihan gaya yang lebih pelbagai, dipengaruhi tren dan citarasa semasa. Ikuti perkongsian Serina Olivia Chong sempena program gunting rambut percuma di Putatan. Program sempena kembali ke sekolah ini anjuran khidmat komuniti Parlimen Putatan bersama NGO dan Pertubuhan 5 Generasi. Bukan sekadar menyediakan perkhidmatan percuma, program ini menjadi ruang mendidik anak-anak tentang tanggungjawab sebagai pelajar. Seawal 8 pagi, lebih 100 kanak-kanak mula menunggu giliran di kawasan letak kereta ini. Ada yang mahukan potongan ringkas selain sedikit sentuhan gaya, namun semuanya perlu mematuhi peraturan sekolah. Kalau style rambut ikut yang sekolah punya spek lah. Sekolah punya pendek dan kemas itu saja. Tidak ada yang parit-parit begitu. Pendek dan kemas. Kalau dulu dia punya fashion lebih kepada belah tengah begitu. Tapi sekarang banyak fashion lah. Dia lebih kepada mohak, pacak begitu. Ada yang sting, macam-macam lah, berbagai-bagai lagi. Macam mana cikgu mau untuk rambut budak sekolah macam itulah. Saya ikut peraturan untuk sekolah lah. Jangan ikut budak. Saya sebagai ibu bapa mau yang peraturan sekolah aja. Saya 2 kali sudah ikut. Tahun lalu saya dah ikut peraturan sekolah. Macam saya ni kan kos darah tinggi sekarang. Jadi memang sangat-sangat berbaloi lah. Bagi anak-anak pula, rambut baharu menjadi simbol semangat untuk memulakan sesi persekolahan yang baharu. Adik, tadi masa gunting rambut, adik takut ke tidak? Tak. Kenapa? Sebab tidak sakit. Kalau waktu sekolah tu, kalau kawan saya ada yang gunting rambut sampai dia botak. Kasih rapi ya? Okey juga. Style rambut yang kena suka? Edgar. Terima kasih YB. Terima kasih yang potong rambut saya. Rasa siap. Sebab pergi sekolah yang baru. Dapat jumpa kawan baru. Dengan rambut baru lah. Bagi penganjur, perubahan zaman tidak seharusnya menghakis disiplin dalam dunia pendidikan. Generasi muda ini sekarang macam peka kepada hairstyle lah kan. Tapi kita kena ajar mereka, didik mereka bahawa masuk ke alam sekolahan ada certain disiplin yang kena patuhi. Ibu bapa perlu peka dan juga mendidik anak-anak untuk berdisiplin. Tujuan kita pada hari ini adalah mengimarahkan anak-anak yang akan pergi ke sekolah dan memberi ruang kepada mereka yang kurang kemampuan untuk bersama-sama meraihkan hari persekolahan. Potongan rambut hari ini mungkin akan berubah dan dilupakan. Namun, disiplin, sokongan masyarakat dan rasa dihargai nilai yang akan kekal mengiringi langkah anak-anak ini ke alam persekolahan. Selamat kembali ke sekolah. Serina Olivia Chong, RTM.
Pengalihan pengeluaran air secara tidak sah di 7 injap paip utama antara punca berlakunya krisis bekalan air di daerah Papar. Selain ketidakseimbangan antara kapasiti pengeluaran air dengan permintaan semasa. Menurut Adun Limbahau Datuk Juel Nuatim, krisis bekalan air yang berlarutan sejak beberapa minggu lalu telah menjejaskan beberapa kawasan, antaranya Kampung Muk, Kampung Lengkuas dan Kampung Labak. Ketika ini permintaan bekalan air di daerah Papar mencecah 75 juta liter sehari. Bagaimanapun kapasiti bekalan sedia ada hanya mampu membekalkan kira-kira 40 juta liter sehari, sekaligus menyebabkan kekurangan sekitar 35 juta liter sehari. Sehubungan itu, Datuk Juel menasihatkan penduduk agar bersabar kerana sistem catuan air masih diteruskan sementara menunggu projek naik taraf loji baharu siap sepenuhnya tahun ini. Projek tersebut dijangka meningkatkan pengeluaran bekalan air kepada 80 juta liter sehari sekaligus menamatkan krisis bekalan air di kawasan terlibat. Pelaksanaan Blueprint Parlimen Sepanggar 2023-2028 menunjukkan perkembangan positif. Sebahagian perancangan yang digariskan sejak dilancarkan 3 tahun lalu berjaya dilaksana. Pengarah Parlimen Sepanggar Asim Jamat berkata, pelbagai inisiatif melibatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kebajikan kini dalam fasa pelaksanaan. Keseluruhannya dalam tempoh 3 tahun, 12 hingga 15 juta ringgit kita sudah belanjakan untuk itu. Kalau kita quantify dari segi keuangannya. Dan kita ada berbaki lagi 2 tahun, jumlah itu semakin besar lagi selepas ini. Dan ini semua kita sampaikan melalui Pusat Khidmat Parlimen Sepanggar dengan tim-tim yang ada dengan saya ini, dengan berdasarkan kepada garis panduan perancangan Blueprint Parlimen Sepanggar yang Beliau ditemui selepas mewakili Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmut merasmikan kejohanan Kerem terbuka Parlimen Sepanggar. Kejohanan disertai lebih 250 orang ini antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara peserta terlibat. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Otto Othman. Salam Malaysia Madani. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Sabah.